Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni cikgu nak ajar tentang tingkatan 1, subjek sains bab yang ketiga, koordinasi dan gerak balas. So kita akan banyak belajar tentang homeostasis. So video ni kita akan terangkan homeostasis yang berlaku dekat manusia sahaja. Iaitu contohnya kawal atur kandungan air, suhu badan dan juga kawal atur kadar degupan jantung. So first kali korang kena faham apakah maksud homeostasis. So jom kita belajar. So jadi homeostasis dalam benda hidup. Keadaan persekitaran dalam dipengaruhi oleh perubahan yang berlaku di luar dan dalam badan. So maksud homeostasis ialah satu proses mengawal atur keadaan persekitaran dalam badan supaya kekal seimbang dan stabil sepanjang masa. So dia nak kawal keadaan dalam badan kita supaya seimbang dan stabil sepanjang masa. Homeostasis melibatkan sistem saraf dan sistem endokrin iaitu hormon. So, kita akan lihat secara terperinci homeostasis dalam manusia, contohnya kandungan air dan mineral dalam badan. Proses ini juga dikenali sebagai osmoregulasi. Dia berlaku di dalam ginjal, buah pinggang kita. Sama ada kita nak kalau terlebih air kita akan kencing, kalau kurang air kita akan kurang kencing. Itu contohnya. Dan suhu badan kita. So kita akan bagi contoh. Contoh bila berlari, suhu badan panas akan keluar banyak peluh. Itu salah satu proses homeostasis. So kita akan lihat homeostasis melibatkan dua tindakan utama. Okay, nampak ni? Dia kata melibatkan dua tindakan utama. Iaitu yang pertama mengesan ketidakseimbangan. Tak kisahlah ketidakseimbangan air ke, ketidakseimbangan suhu ke ataupun degupan jantung. So proses yang pertama dia kena kesan dulu ketidakseimbangan. Perubahan di luar atau dalam badan dikesan oleh reseptor dan ditafsir oleh pusat kawalan otak. Okey, proses yang kedua mekanisme pembetulan. Bila dah kesan ketidakseimbangan, dia akan cuba betulkan apa yang perlu. Dipanggil mekanisme pembetulan. Tindak balas yang berlaku untuk mengembalikan persekitaran dalam keadaan normal. Maklumat disampaikan kepada organ yang terlibat melalui saraf atau hormon. So kita akan lihat contoh yang pertama, kawal atur kandungan air. Okey, bila kita berbicara tentang kawal atur kandungan air ataupun homeostasis untuk mengawal kandungan air, so dalam badan kita ada dua keadaan yang berlaku, iaitu contohnya kandungan air dalam badan rendah ataupun kandungan air dalam badan tinggi. So kandungan air dalam badan akan meningkat jika kita minum air banyak dan menurun jika melakukan aktiviti fizikal seperti bersukan ataupun berlari. Okey, apa yang berlaku kalau kandungan air dalam badan rendah? Contohnya, kita banyak berlari. Contoh, kita bersukan, berlari, main bola. Kan kita cepat haus kan? So, kandungan air dalam badan rendah. Jadi, apa yang berlaku proses dia? So, prosesnya otak akan merembeskan hormon. Lepas tu, ginjal menyerap semula air dengan banyak. Dan hasilnya penghasilan air kencing adalah rendah. Dan kandungan air kembali normal. Ini yang berlaku bila kandungan air dalam badan kita rendah. Sebab tu bila kita bersukan, jaranglah. Bila kita bersukan tu kita nak kencing sangat. So sebab apa kita bila bersukan, kita kurang kencing kerana otak telah merembeskan hormon dan ginjal menyerap semua air dalam badan kita dan kandungan kembali normal. Berbeza pula bila kita minum air banyak tapi kita tak bersukan. So kita contoh kat duduk rumah je sekarang tak boleh bersukan time PKP, kita minum air banyak, kandungan air dalam badan tinggi. Jadi apa yang berlaku, otak akan merembeskan hormon, ginjal menyerap semula dengan sedikit saja. Jadi lebihan air tu banyak dekat kita punya buah pinggang. So buah pinggang kita akan hasilkan air kencing yang tinggi. Sebab tu kita akan kerap buang air. Lepas dah buang air, kandungan air kembali normal. Itulah kawal atur kandungan air dalam badan kita. So, sekarang yang main peranan kat sini otak. Sebab dia akan rembeskan hormon. Dan yang main peranan ialah buah pinggang kita. Sebab buah pinggang kita, dia sama ada dia akan remove excess air ataupun dia akan serap semula air tersebut. Okey, contoh kita akan buat penerangan. Contohnya,
Bila dalam badan kita kurang air ataupun banyak air, apa yang berlaku? Otak akan mengesan ketidakseimbangan ini dan menghantar isyarat kepada mekanisme pembetulan. Mekanisme ini akan menerima isyarat dari otak dan merembeskan hormon yang merangsang ginjal untuk meningkatkan atau mengurangkan penghasilan air kencing. Ini bergantunglah. Kalau kita kurang air, maka hormon ni akan merangsang ginjal untuk mengurangkan penghasilan air kencing sebab kita kurang air. So, air itu akan digunakan semula. So, keadaan ini akan berulang sehingga kandungan air dalam badan kita normal. Sebab itulah kalau time hujan, sejuk-sejuk, korang minum air banyak, so korang kerap kencing. Sebab otak dia akan hasilkan hormon untuk meningkatkan air kencing. Sebab air tu dah terlalu ekses dalam badan, terlalu lebih, so dia akan dibuang melalui air kencing. Okay, kita pergi kepada kawal atur suhu. Okay, ni suhu ni, siapa yang suka pergi pasar raya tolong mak dia, pergi beli bawang ke, pergi beli ayam ke. So, bila nak masuk, kita kena scan MySejahtera. Lepas tu check suhu. Suhu badan, bila 37.5 sampai 38.5, dia akan cakap normal temperature. Temperature yang normal. Suhu yang normal. Okay, jadi ini adalah suhu yang normal. Kalau lebih, korang akan dikira demam. Kalau kurang pun demam jugalah, kesejukan. Okay, next. Hal ini kerana kebanyakan enzim yang terlibat dalam tindak balas biokimia dalam badan berfungsi pada suhu optimum, iaitu suhu badan. Sistem yang terlibat dalam kawal atur suhu badan ialah sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Manakala organ yang terlibat ialah kulit, otak dan otot rangka. Suhu badan meningkat jika kita berada dalam keadaan persekitaran yang panas. Contohnya, tak buka kipas dalam rumah, so kita akan berpeluh sebab badan kita panas. Atau semasa kita bersenam. Dan menurun jika kita berada dalam keadaan sejuk kalau pasang aircon. Perubahan yang berlaku dikesan oleh kulit, isyarat dihantar ke otak untuk diproses dan seterusnya melakukan mekanisme pembetulan. Okay, kita ambil dua contoh yang berlaku kalau kita duduk di persekitaran yang sejuk dan juga persekitaran yang panas. So, jadi apa yang berlaku? So, kita kena lihat dan hadamkan betul-betul. Okay, contohlah kalau persekitaran kita sejuk, kita duduk dalam keadaan bilik yang ada penyaman udara, ada aircon. Jadi otot rangka akan mengecut dan mengendur, bulu roma akan menegak. Ni menegak bukan jumpa hantu sebab terlalu sejuk. Bulu roma akan menegak, satu lapisan udara terperangkap pada kulit, salur darah mengecut, darah mengalir menjauhi kulit, kurang haba dibebaskan, kadar metabolisme badan meningkat, lepas tu kita akan menggigil. Itu kalau persekitaran sejuk. Sebab tu kalau dah menggigil tu maksudnya terlalu sejuk, kita kena pakai sweater, kena pakai baju sejuk. Next, situasi yang kedua, kita duduk dalam keadaan persekitaran yang panas. Tak kisahlah kita duduk dalam satu bilik yang tak ada kipas ataupun kita sedang melakukan aktiviti. Contohnya kita berlari ataupun bersukan. Jadi otot rangka tidak mengecut dan mengendur, bulu roma condong, kurang udara terperangkap pada kulit, salur darah mengembang, darah mengalir mendekati kulit, banyak haba dibebaskan, kadar metabolisme badan normal, peluh terhasil. Sebab apa peluh ni terhasil? Bila persekitaran badan kita panas, sebab peluh ni dia nak seimbangkan keadaan suhu tu supaya bila dia terhasil, suhu tu akan kembali normal. Okey. Okey, kita akan lihat gambar rajah supaya kita mudah lagi faham. Rajah 3.2, pengawal aturan suhu badan. Okey, contoh kita tengok mekanisme penyejukan. Mekanisme penyejukan menyebabkan suhu badan menurun menjadi suhu normal. Okey, kita tengok ini otak. Okey, kita ada otak. Mekanisme penyejukan, bawah ni adalah mekanisme pemanasan. Okey, bila mekanisme penyejukan, apa yang berlaku untuk mencapai suhu normal, suhu badan mestilah meningkat. Okey, itu mekanisme penyejukan. Manakala mekanisme pemanasan, untuk mencapai suhu badan normal, suhu badan perlulah menurun. Okey, dia terbalik juga. Bila mekanisme pemanasan, suhu badan kita meningkat. Dia patah balik je. Bila meningkat, contohlah kita ambil contoh yang tadi. Okey, mekanisme pemanasan. Kita duduk dalam satu kawasan yang sejuk. Dalam tu ada aircon. Jadi aircon sejuk. So, otak akan membuat satu mekanisme iaitu pemanasan sebab keadaan kat luar tu sejuk. Then,
Bila sejuk, mekanisme pemanasan ni nak buat apa? Dia akan meningkatkan suhu badan. So, badan kita akan lebih panas. Dia akan menggigil. Bila menggigil, kita akan pakai sweater, makin panas. Dan suhu badan akan kembali normal. Okey, mekanisme penyejukan ni contoh kita berlari. Kita berlari, badan kita akan merasa panas bila kita berlari. So, apa yang berlaku? Mekanisme penyejukan ni dia akan menghasilkan peluh. Peluh tu akan menyebabkan suhu badan menurun. Kembalilah kepada suhu normal. Okey, kita tengok situasi murid A dan juga murid B. Okey, satu duduk dalam aircon, satu dia duduk dalam keadaan yang panas terik. Jadi, apa yang berlaku? Murid A berlari keliling padang sebanyak 3 pusingan dalam cuaca panas terik. Murid B pula berada dalam bilik dengan penyaman udara pasang pada suhu 15 darjah Celsius. Okey, jadi apa? Bila keadaan panas, kita akan berpeluh. Bila keadaan sejuk, kita akan menggigil. Ini adalah mekanisme pemanasan dan juga mekanisme penyejukan yang berlaku dalam badan manusia. Kesimpulannya, manusia berpeluh pada persekitaran panas dan menggigil pada persekitaran sejuk. Itu normal dalam badan kita. Okey, yang terakhir, kita nak belajar homeostasis tentang degupan jantung. Okey, degupan jantung kita. Okey, kadar degupan jantung kita yang normal adalah bilangan kali jantung berdegup dalam masa seminit 60 saat. Kita boleh kira sendiri 60 saat berapa kadar degupan jantung kita. Kadar degupan jantung diukur dengan mengira nadi pada pergelangan tangan. Ini korang boleh kira sendiri. Okey, secara tuntasnya, kadar degupan jantung akan meningkat bila kita melakukan aktiviti fizikal seperti berjogging dan berlari kerana tisu badan kita perlukan banyak oksigen. Manakala kalau kita baring, berehat, degupan jantung kita akan berkurang. Berikut adalah aktiviti yang dilakukan oleh murid. Contoh murid A duduk berehat di dalam bilik darjah selama 10 minit. Murid B naik dan turun tangga selama 10 minit. Murid C berlari keliling padang. Jadi secara holistiknya apa yang berlaku, murid C ni degupan jantung dia lagi tinggi sebab dia berlari keliling padang. Murid B kat tengah-tengah sebab dia cuma naik tangga je. Murid A paling kurang degupan jantung sebab dia berehat sahaja. Sebab itulah kita lihat pemerhatiannya kadar nadi murid A 60 hingga 90 dalam keadaan yang normal, manakala kadar nadi meningkat melebihi normal untuk murid B dengan murid C. Kesimpulannya, bila kita lakukan aktiviti yang lasak, contohnya lari dan sebagainya, degupan jantung kita akan meningkat kerana jantung perlu mengepam lebih banyak darah ke sel-sel badan untuk membekalkan lebih oksigen. Sebab kita akan belajar nanti, bila jantung kita pump darah dekat sel-sel badan tu maksudnya, jantung kita akan bawa darah. Darah tu sel darah merah. Dia adalah hemoglobin. Dekat kita punya paru-paru, bila darah tu melalui dekat paru-paru, dia akan gabung dengan oksigen. Dia akan membentuk oksihemoglobin. Di mana darah yang bergabung dengan oksigen tu dihantar kepada tisu badan. Tisu badan pula memerlukan oksigen bila melakukan tugasan. Contohnya berlari, berjalan, bercakap dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita banyak bercakap, banyak berlari, main lompat-lompat, kita akan kekurangan oksigen. Kita akan mudah merasa penat dan kita akan lebih cepat bernafas tercungap-cungap. Itu kerana apa? Kerana badan kita ingin menyeimbangkan kita punya nadi. So, kita akan bernafas dengan cepat, berlakunya pertukaran gas dan kita jantung akan mengepam lebih banyak darah ke sel-sel badan dan kadar nadi akan berada pada keadaan normal selepas kita berehat seketika. Okay, secara kesimpulannya, untuk jantung yang normal berlaku bila kita duduk berehat. Kalau kita buat aktiviti lasak, degupan jantung kita akan meningkat. Okey, mudah je. Sebab itulah kalau kita nak check kita punya tekanan darah kat tangan tu, doktor akan cakap, okey, awak relax dan ambil nafas dan lega. So, jangan stres-stres. Sebab bila ambil tekanan darah tu, bila kita relax, tekanan darah tu akan berkurang berbanding kita dalam keadaan yang tension. Okey, itu je untuk homeostasis, iaitu dalam kita punya keadaan nadi. Yang kedua, pasal air, kandungan air dalam badan. Dan yang ketiga, kita belajar tentang homeostasis untuk suhu. Macam mana nak kawal suhu dalam badan. Okey, selamat mengulang kaji. Bye.